Menarik hari ini, ulama PAS mimpi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri sekali lagi. Datuk Seri Anwar sifatkan calon Barisan Nasional bukan calon biasa. Ahli Parlimen PAS dakwa terima ugutan dari MP Bukit Gantang. PN perlu berunding elak Wakil Bersatu alih sokongan lagi. Ashraf Wajdi jamin tiada ahli UMNO berpaling tadah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari, Khamis 30 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Ahli Jawatan Kuasa Kerja Dewan Ulama PAS Pusat Mukhtar Senik mengakui seronok jika mimpi dialaminya menjadi kenyataan. Katanya sejak beberapa hari ini, beliau bermimpikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Mukhtar berkata, tiada siapa yang tahu percaturan Allah dan menimbulkan kemungkinan Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan, pembangkang kerap mengulang dakwaan cukup jumlah. Perikatan Nasional PN dilihat mahu menumbangkan kerajaan dengan cara tebuk atap atau menandatangani akuan bersumpah SD. Penyokong mereka tidak henti diberi harapan palsu, kononnya PN masih boleh menukar Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat. Dan terbaru, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Timbalan Pengerusi PN mendakwa bahawa pilihan raya kecil PRK Kemaman 2 Disember ini penting untuk menukar kerajaan. Walau bagaimanapun, realiti yang berlaku, PN pada masa ini hanya mempunyai 69 ahli parlimen, manakala seramai 153 ahli parlimen menyokong kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan calon Barisan Nasional bagi PRK Parlimen Kemaman Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai bukan calon biasa. Datuk Seri Anwar di Facebook, beliau berkata, Raja Muhammad Afandi pernah menabur jasa serta bakti kepada negara dan dilihat mampu memainkan watak penting dalam mengukuhkan hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan khasnya jika dipilih sebagai wakil rakyat kelak. Kata beliau lagi, bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM tersebut bukan calang-calang individu dan mempunyai rekod yang sangat cemerlang dalam tugasnya. Ketika berucap dalam ceramah Mega Perpaduan Madani PRK Parlimen Kemaman di Galiga Kemaman malam tadi, Datuk Seri Anwar meminta rakyat Kemaman memberikan sokongan kepada Raja Muhammad Afandi dengan mengatakan Kemaman perlu memecah rekod dengan mengangkat seorang yang berjasa kepada negara. Dia berkata Raja Muhammad Afandi akan menjadi jambatan antara Kemaman dengan kerajaan persekutuan yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Tambah beliau, calon BN itu telah melalui pelbagai ujian selain perlu ada rekod yang sangat cemerlang untuk dilantik Panglima Angkatan Tentera. PRK Parlimen Kemaman menyaksikan Raja Muhammad Afandi dicabar Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS dalam pertembungan 1 lawan 1. Seorang ahli Parlimen PAS hari ini mendakwa menerima ugutan daripada rakan sejawatannya yang baru sahaja mengumumkan sokongan kepada kerajaan. Bercakap di Dewan Rakyat, Awang Hashim mendakwa ugutan tersebut dilakukan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dan keluarganya. Kata Awang, beliau menerima panggilan telefon daripada Syed Abu Hussein 2 malam lalu dan berpendapat seseorang ahli parlimen wajar diberikan perlindungan. Bagaimanapun, Awang gagal untuk mendedahkan butiran lanjut dakwaan tersebut apabila Speaker Johari Abdul meminta beliau memfailkan usul berkenaan. Hal itu kerana, kata Johari, insiden yang didakwa Awang itu tidak berlaku hari ini. Pada masa sama, Awang menyatakan kebimbangannya terhadap isu keselamatan kerana ia tidak diselesaikan oleh Parlimen.
Terdahulu, Awang membangkitkan Perintah Tetap 95 dan membacakan Seksyen 9 Akta Dewan Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347. Menurut Johari pula, Awang tidak boleh memberikan butiran lanjut dakwaan tersebut, sebaliknya perlu mengemukakan usul untuk diteliti terlebih dahulu. Pemerhati politik memberi amaran kegagalan Perikatan Nasional PN berunding mendapat peruntukan sama rata ahli parlimen akan menyebabkan lebih ramai wakilnya, terutama dari Bersatu, mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fellow Majlis Profesor Janiri Amir berkata, pimpinannya perlu bersikap realiti berdepan krisis lebih besar iaitu kehilangan kepercayaan ahli parlimen sendiri berbanding menjuarai media sosial dengan mencipta naratif mahu menumbangkan kerajaan sebelum PRU16. Beliau menjelaskan salah satu cara terbaik untuk menghentikan tindakan mengalih sokongan adalah membuka pintu rundingan dan bersedia untuk bertolak ansur. Kemarin, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar disebabkan kecewa PN tidak berunding bagi mendapat peruntukan Wakil Rakyat Pembangkang. Wakil Rakyat Penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Beliau mengikut jejak Azizi Abu Naim, Suhaili Abdul Rahman, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Zahari Kecik yang menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan demi kebajikan rakyat di kawasan masing-masing. Pada 3 November lalu, Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan mengesahkan gabungan itu tidak meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli Parlimen Pembangkang kerana mendakwa diminta menyatakan jaminan tertentu. Tiada ahli Parlimen UMNO yang akan berpaling tadah menyokong Perikatan Nasional PN bagi membentuk kerajaan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu adalah mustahil memandangkan mereka terikat dengan perjanjian yang ditandatangani sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Setiap ahli parlimen yang ingkar dengan arahan dan keputusan parti secara sukarela perlu melepaskan keahlian dalam UMNO dan Barisan Nasional BN. Ashraf Wajdi berkata, ahli parlimen yang ingkar arahan akan keluar daripada parti itu secara sukarela sekaligus perlu mengosongkan kerusi serta membayar bon 100 juta ringgit sekiranya ingkar kepada ketetapan parti. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Galiga malam tadi. Beliau ada mengatakan Tan Sri Abdul Hadi Awang menyebut bahawa kemaman ini penting untuk mereka mula tukar kerajaan. Abdul Hadi sebelum ini juga mengakui PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Katanya, pencalonan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Menteri Besar Terengganu di Parlimen Kemaman adalah sebahagian daripada persediaan mereka untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan. Sekian saja edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.